Indonesia tahun 63, bagi saya ini bukan satu kejayaan. Bagi saya ini adalah satu langkah membebankan Nabi Sallallahu. Untuk makluman saudara-saudari, walaupun hal ewal elektrik adalah hal persekutuan, tetapi setelah Malaysia dibentuk pada tahun 1963 sampai tahun 1984, hal ewal elektrik diletakkan di bawah kerajaan Sabah tanpa satu sen pun bantuan daripada kerajaan Sabah. Kita terbeban mengurus satu hal yang sangat penting, yang sepatutnya tugas dan tanggung jawab kerajaan persekutuan, tetapi kita sendiri yang mengurus. Sehingga kan Perdana Menteri pada ketika itu Tan Sri Haris Saleh, yang juga ahli Parlimen Padas ketika itu, telah berucap di Parlimen mengatakan bahwa persekutuan tolong ambil balik, ini tanggung jawab kau, jalankan ini. Ucapan itu dibuat pada tahun 1982 dan akhirnya pada tahun 1984 selesailah lembaga elektrik Sabah LLS itu diletakkan di bawah Kementerian Tenaga Persekutuan dalam satu pindaan, dalam satu akta LLS di Parlimen. Apa yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan, kepimpinan kita sendiri tidak sedar. Apa yang hak kita, tetapi yang hak kita serahkan, dan yang beban kepada kita ambil. Ingat juga, begitu luas tanah yang subur di Lahadatu dan juga di Tawau. Dengan senang kerajaan negeri memberi kepada Felda tanpa satu sen pun pempasan, tanpa apa-apa saham pegangan kerajaan negeri. Dan apabila Felda itu dikoperasikan sebagai FGV, tidak ada saham, tidak ada saham khas atau preferential share yang telah diberi kepada kerajaan Sabah. Sedangkan ini tanah kita, tanah ini hak Sabah. Hari ini saya mengatakan bahwa 8 daerah daripada 10 daerah termiskin di Sabah, apakah kita sudah kena sumpahan? Karena kita gagal mempertahankan hak kita. Dan pada hari ini kita bercerita tentang hak 40% kita. Dan keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak pada 17 Oktober yang lalu telah membuat keputusan bahwa langkah kerajaan persekutuan dan kerajaan Sabah merundingkan pemberian khas di bawah perkara 112 di lembaga persekutuan, dan akhirnya mengeluarkan warta yang dibentangkan di Parlimen. Dan dengan bangganya kerajaan Sabah mengatakan, wah, bermula dengan dulu 26 juta, sekarang kita sudah 600 juta. Daripada 300 juta kita dapat 600 juta. Tetapi langkah Sabah Law Society memfailkan judicial review terhadap perundingan tersebut, mengatakan bahwa perundingan tersebut adalah tidak sah. Malah ia adalah satu pelanggaran terhadap undang-undang, is a constitutional breach. Kenapa? Sebab perundingan itu tidak dibuat berasaskan kepada hak pemegang Sabah, yaitu untuk menerima 40% daripada jumlah
pungutan persekutuan daripada Sabah. Dia runding. Hari ini pun Perdana Menteri bercerita tentang runding. Kita akan runding dengan segera, runding dengan segera. Kalau mau runding dengan segera, kita mau tanya asas. Apa asas perundingannya? Dan asas perundingannya adalah 40%. Kalau kita di pihak kerajaan Sabah, soalan pertama kita tanya kepada kerajaan persekutuan bila berunding, kita tanya dia, berapakah jumlah pungutan hasil persekutuan daripada Sabah? Kita tanya dia. Hari itu di Gastrit dia cakap 10 bilion. Saya baikkan 10 bilion. Kita tanya dia, apakah itu setakat itu jumlah pungutan hasil persekutuan daripada Sabah? Tanya itu dulu. Kalau dia tidak dapat jawab, oke, kita berhenti dulu berunding. Kau balik dulu, kau kira-kira dulu, dan nyatakan apa komponen-komponennya. Selepas kau sudah kira-kira, baru kita sambung perundingan. Sebab tidak akan ada perundingan jika sekiranya kita tidak tahu berapa itu 40%. Tidak ada perundingan. Tetapi dia mengatakan, kita runding. Kita sudah mulai runding. Perundingan akan disegerakan. Perundingan apa ini? Perundingan apa? Perundingan kan itu sahaja. Saya juga dipahamkan. Pimpinan negara pun bertanya, kenapa mahkamah tidak menyatakan berapa amount yang harus kami bayar kepada Sabah? Tentulah mahkamah tidak beritahu. Sebab perkara itu bukan sebagian daripada inti perbicaraan, dan ini satu judicial review saja, dan sepatutnya dan amount itu hanya boleh ditentukan apabila kerajaan persekutuan menyatakan jumlah pungutan hasil daripada Sabah. Satu perkara yang kami di Parlimen sudah balik-balik tanya, sama ada secara lisan atau secara bertulis, tapi tidak pernah dijawab. Dia tidak jawab, tapi dia tanya pula, kenapa mahkamah tidak beritahu? Sebab itulah pada pandangan saya, kepimpinan kerajaan Sabah tidak boleh duduk di sana dan berunding jika sekiranya pihak persekutuan tidak memberitahu berapa jumlah pungutan hasil. Sebab asasnya ialah menuntut 40% daripada itu. Kalau jumlah itu 20 bilion, 40% itu berapa? 8 bilion. Nah, saya menuntut 5 bilion. Kalau dia cakap minta maaf, saya tidak duit, tidak cukup. Tidak apa, kita runding. Kau ada utang, kami ada utang. Ini Sabah Electricity ada utang 2,6 bilion daripada persekutuan. Itu kasih halalkan, kasih lupus saja sebagian. Boleh. Daripada yang 8 bilion. Air pun banyak. Hutang. Air adalah hal ehwal Sabah. Hal ehwal Sabah. Bukan hal ehwal persekutuan. Jadi untuk menyelesaikan hal-hal air, kita ada duit sendiri. Tan Sri Wesus tahu nih, misal dulu dia menteri jaga air nih, pernah juga. Dan apabila kita tidak ada duit untuk membina infra, membina loji, perawatan air dan sebagainya, kita pinjam dari federal. Kita pinjam pada kadar 8% bunga. Maka kalau dia tidak ada duit, kasih halalkan di semua saja. Itu baru-baru tim. Bukan datang sini mengatakan apa? Saya sudah bagi kau 17 bilion. Yang kau bagi sama saya baru 10 bilion. Paham kan? Belajarlah sedikit. Jangan cakap berjantung. Kita rakyat Sabah tidak diterima itu. Kami rakyat Sabah mau tanya, berapa kamu pungut dari Sabah tiap-tiap tahun? Apa
bagi tahu. Itu yang kami mau tahu. Baru kita cerita 40%. Jadi, saudara dan saudari, buku saya ini tidaklah sempurna. Sebab saya buat buku ini kadang-kadang dalam kapal terbang, kadang-kadang waktu di hotel, kadang-kadang saya di parlemen, kadang-kadang dalam kereta. Jadi tidaklah perfect. Apa yang saya harapkan ialah saudara dan saudari boleh bagi komen dalam edisi nanti kedua, kita akan perbaiki. Yang penting kita bacalah.